Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali perbincangan kita di dalam buku karangan Datuk Ismail Qamus yang bertajuk Indahnya Hidup Syariat. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan mengenai hukum hakam yang berkaitan dengan solat, atau kita kenali sebagai rukun-rukun solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum ini kita telah membincang mengenai membaca tahiyat akhir. Perkara penting yang kita kena faham ketika melakukan tahiyat akhir ataupun tasyahud, ada beberapa syarat yang perlu kita tunaikan. Pertama, memperdengarkan dirinya sendiri bacaan tahiyat ataupun tasyahud. Baca ni tuan-tuan, bila kita baca apa sajalah, tuan-tuan baca Fatihah ke, tuan-tuan baca tahiyat ke, tak kira lah apa saja yang tuan-tuan baca dalam solat, yang dimaksudkan dengar itu kita dengar, bukan orang sebelah, orang kanan kiri. Ini tak, kita baca tu bukan orang kiri kanan, soft ketiga pun dengar. Tuan-tuan, ada ulama kata haram tuan-tuan. Sebab apa? Kita mengganggu orang kanan kiri kita untuk membaca juga. Bahkan terdapat hadis Nabi SAW larang kita membaca sesuatu ayat sehingga menyebabkan orang-orang yang berada di sekeliling kita itu tak boleh khusyuk solat. Jadi jangan buat sampai benda itu menyebabkan kita patutnya jadi sunat akhirnya berubah jadi pada haram. Na'udzubillah. Jadi maknanya kita boleh dengar seorang. Dulu pernah sekali orang solat dekat masjid ataupun dekat ni Darusshifa, saya ingat masa tu belajar Darusshifa. Kebetulan yang jadi imam masa tu Tuan Guru Datuk Haruddin almarhum. Dia tengah baca, dia tengah jadi imam. Tapi bila dia baca imam tu habis amin tu, orang belakang ni bunyi macam-macam. Auzubillah, auzubillah, bismillah, bunyi. Jadi huru-hara sekali bunyi. Habis mayang maghrib, dia bagi kuliah. Masa dia bagi kuliah tu, dia balun setengah jam benda ni. Dia kata, sekarang ni siapa imam? Dia, engkau orang imam ke aku imam? Dia kata, nasib baiklah aku ni boleh baca elok. Kena imam tu kabrak, hara imam baca. Lepas tu kata imam baca tak ingat dengan elok. Sebenarnya pengganggu kat luar tu ramai. Dari itu sebab ni cukup kita dengar sendiri. Alhamdulillah. Cukup kita orang dengar, tak payah kita kuat-kuatkan. Yang kedua,
berurutan bacaan perkataan tasyahud. Dia tak boleh berterabur sekali. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah, sama biasa, macam biasa sampai habis. Membaca tasyahud dalam duduk yang diikuti oleh salam. Ini untuk yang bagi untuk yang nak menghabiskannya lah, ya. Untuk tasyahud akhir. Yang keempat, bacaan tasyahud dalam bahasa Arab. Dia tak boleh dalam bahasa Melayu, tak boleh bahasa Inggeris, dia mesti dalam bahasa Arab. Yang kelima, menjaga bacaan makhraj huruf tasyahud. Maksudnya kalau kita baca pun jangan kata Fatihah saja. Tasyahud tu sendiri pun bacaan pun kena warattilil Quran tartila. Dia balik kepada Quran juga. Maknanya bacaan tu mesti elok. Asyhadu an la. Macam baca tu biar kemas, jangan bunyi tak bunyi, jelas tak jelas. Kita kena perbaiki bacaan kita. Malu tuan-tuan. Orang baru masuk Islam dia boleh baca dengan baik. Takkan kita yang dah Islam lama ni bacaan teruk. So kita kena baca dengan baik. Yang seterusnya, menjaga bacaan baris-baris sabdu dan dalam tasyahud. Macam at-tahiyyatul mubarakah, at-tahiyyatu. Idgham diidghamkan, yang panjang dipanjangkan. Kalau katakan benda tu izharkan, jelaskan, jangan disimpan benda yang tak sepatut simpan. Yang terakhir, membaca tasyahud dengan tertib, iaitu dengan elok, tidak berterabur. Dia asyhadu an la ilaha illallah tu baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la balik, jangan berterabur dan sebagainya. Baik, sekarang isu dia ialah jari telunjuk diangkat ketika menyebut illallah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Orang duk gaduh bab tahiyat ni, selalu saya sebut kan, kita duk pening bab tahiyat ni. Dalam mazhab Hanbali dia pakai dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menggerakkan dari ini daripada mula tahiyat sampailah bagi salam. Nabi angkat at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Dia angkat, bergerak jari dia. Jari dia bergerak tak adalah laju sangat, besar gitu. Tak, dia bergerak sikit je. Ini dalam mazhab Hanbali. Cuba bila tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tengok orang Arab dia bergerak sikit gitu kan. Sikit. Pusing-pusing tak ada. Macam tu pusing. Apa pasal pusing? Aku pun confused. Memang ada saya tengok sampai aku tak khusyuk sembahyang. Apa dia ni buat ni, pusing-pusing gitu. Sebab saya mengaji 4 mazhab, tak ada pula jumpa yang pusing-pusing. Hak tulis lagi parah tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha, tulis. Itu memang tak ada dalam riwayat langsung. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia pakai kaedah illallah angkat tangan. Lepas tu nak turun tu turunlah, nak turun boleh, tak mau turun pun tak apa. Sebab dia kata ustaz ada kalau kita tak turun memainkan peranan tu, dia bagi kuat masa dalam batin. Apa benda kaitan batin pula kat situ? Orang Melayu ni banyak reka lah tuan. Apa kaitan dia kata kalau turun tu tak tahan. Banyak kau. Jadi kerja kau tahiyat je lah kerja dia. Baca sampai ke situ pergi dia. Sampai budak-budak ni macam-macam. Baik. Nak turun laju boleh, tak mau turun pun tak apa. Turun slow-slow pun tak ada masalah. Ya. Cuma doa tahiyat akhir, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ini untuk orang yang di akhir habis tu, innaka hamidum majid, kita ada doa tambahan. Nak doa tak mau doa pun tak apa. Tapi dalam bahasa Arab kan, tak boleh bahasa Melayu. Antara doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, kau ampunlah dosa aku ya Allah. Apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan ya Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa dia saja yang aku telah buat secara senyap dan juga yang zahir. Dosa ni kita tak perasan tu kan, dosa ni kita buat kadang-kadang tak perasan dosa yang kita buat tu tuan-tuan. Wa ma asraftu, apa yang telah aku terlepas pandang. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan juga apa saja dosa-dosa yang kau lebih tahu ya Allah, aku tak perasan. Mungkin kadang-kadang kita rasa kita buat betul dah, rupanya di sisi Allah salah. Tak apa, kita minta ampun dengan Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Ini pujian kepada Allah. Kamu yang terdahulu dan akan datang. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan menyelainkan kamu ya Allah. Ya muqallibal qulub. Ini yang paling penting. Kita minta doa dengan Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah ya Tuhan, kau yang maha memputar-putarkan hati ini. Hati manusia selalu berubah-ubah, betul tak? Pagi cakap lain, petang dia rasa lain lah. Dia akan ada perubahan tu. Jadi kita minta dengan Tuhan, berubah tak jadi nak makan nasi malam, okey. Semalam pagi tadi niat aku tak nak makan nasi malam ni. Malam ni lain pula jadi. Teringin pula mi goreng mamak. Contoh, hati dah berubah.
Kalau bab tu tak ada masalah. Yang paling kita risau, yang dulunya kita ini sangat komitmen dengan masjid, tiba-tiba berubah jadi tak komitmen dengan masjid. Itu kita takut. Itu sebab Allah, kita minta doa dengan Tuhan, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan kami di atas agamamu, hati kami dengan agamamu, wa ala ta'atik, dalam mentaati kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya maha suci Allah, aku ini orang yang dizalimi. Dizalimi maksudnya kita ni kadang-kadang kita menzalimi diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, rukun yang ke-11, perkara paling penting dalam solat, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang khilaf, ustaz, nak selawat ni perlu tak sebut sayyidina ataupun tidak? Tuan-tuan, benda-benda macam tu janganlah kita heboh-hebohkan. Jadi bergaduh sampai ada orang kata tak ada, jangan sebutlah sayyidina ni, tak ada pun, Nabi tak pernah sebut pun sayyidina. Tuan-tuan, sayyidina ni kita memuji Nabi. Sayyidina tuan. Memanglah Nabi tak panggil diri dia tuan, tapi kalau kita nak panggil boleh tak salah. Kita tambah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memuji, mengagungkan Nabi Muhammad, tak salah. So kalau kita baca pun tak salah, baca pun tak salah. Ada orang dia kata, ustaz saya tak baca, ustaz saya memang hafal tu Allahumma salli ala Muhammad terus. Itu pula sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh, sah juga, tak ada masalah. Sebab kita memuji Nabi Muhammad, bukan kita mengutuk. Kalau mengutuk Muhammad, itu tak boleh. Nampak? Matan Syiah, dia kutubnya Muhammad. Ini bahaya. Baik. Jadi sebab ada orang jadi isu juga dalam bab selawat ni. Jadi sebenarnya tak ada isu pun, benda tu hanya sunat saja yang sebut Sayyidina. Yang penting selawat kepada Nabi itu amat-amat penting. Kalau Syiah dia tampak pula, wa anna aliyah, apa benda? Kalimullah, kamu benda dia lah dia tambah belakang wa anna aliyan tu apa nama Ali tu, apa dia ada yang lebih teruk lagi, wa anna aliyah Rasulullah, yang mengatakan Ali itu adalah Rasulullah. Lagi parah waktu tu. Sebab Syiah di Malaysia diharamkan terus. Cuma apakah syarat-syarat selawat? Pertama, memperdagangkan dirinya sendiri. Dia sendiri yang dengar, bukan orang lain dengar. Ada pula yang kuat pula selawat. Allahumma salli. Dia baca tahiyat itu lah. Allahumma salli. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatuillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Slow. Allah. Apa benda tu? Setiap yang mula-mula tu dia tinggikan. Itu semua tu pelik tuan-tuan, tak payahlah. Seorang-seorang dengar sudahlah. Ni dia at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatuillah. Asyhadu an la ilaha Allah. So dia hak yang mukaddimah tu. Tak payah tuan-tuan. Buat biasa je. Jangan sampai orang sebelah tu dah tahan kencing. Kuat pula kencing terus orang dua tu. Seterusnya berurutan bacaan perkataan-perkataan selawat. Mana berurutan, jangan ada yang terbalik, tunggang terbalik. Menambah pula yang bukan Nabi SAW baca sebelum ini. Membaca selawat dalam keadaan duduk yang diikuti dengan salam, iaitu selawat macam biasa tadi, bukan dalam keadaan kita berdiri. Bacaan selawat dalam bahasa Arab. Yang kelima, menjaga bacaan makhraj, sama juga bacaan tu kena kemas. Menjaga bacaan baris-baris sabdu, ya, sama juga. Membaca selawat dengan tertib, iaitu dengan tertib, dan tidak pula kita mengawalkan selawat lepas tu mulakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatuillah. Baik. Yang ke-12, rukun yang ke-12, assalamualaikum, iaitu salam pertama. Salam pertama ni lah tuan-tuan dan puan, pengakhiran kepada solat. Maknanya kalau kita sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, bagi salam pertamanya dah habisnya. Yang kedua tu sunat. Makna kalau yang pertama tu dia berhenti, dah ada orang assalamualaikum warahmatullah, jawab saya pun terus, halo assalamualaikum, tu jawab saya pun, baru salam pertama, dah sembahyang dia dah sah. Jangan buat assalamualaikum, halo, jawab sekaligus tuan-tuan. Itu tak boleh, sebab dalam perbuatan yang pertama tu masih lagi rukun. So dia kena selesaikan dulu assalamualaikum warahmatullah, dah habis tu barulah dia dah selesai daripada solat. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ada yang baca assalamualaikum, ada pula yang baca assalamualaikum warahmatullah. Boleh baca dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Cuma memaling muka ke kanan ketika memberi salam tu macam mana Nabi bagi? Nabi bagi tuan-tuan sampai nampak pipi. Bila Nabi bagi salam assalamualaikum warahmatullah, ni pipi nampak.
So kita nampak wajah Nabi. Sama juga macam Nabi sujud. Bila Nabi sujud, ketiak Nabi terangkat sampai nampak bayadu ibtai, sampai nampak keputihan ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bila Nabi pusing, nampak pipi. Orang kata, ustaz, boleh tak masa kita pusing assalamualaikum warahmatullahi, mata kita tengok orang sebelah, orang belakang? Boleh tak? Boleh tak boleh? Kau orang sini memang tak tengok belakang, buta terus. Tak apa, memang kita tengok assalamualaikum warahmatullahi, tengok belakang. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan ada main mata lah, pusing belakang. Tengok orang sebelah belakang, itu dah melampau tuan-tuan. Dan habiskan dulu, lepas tu baru nak main mata. Baik. Okey, apakah syarat-syarat bagi salam? Hendaklah diletakkan adatut ta'rif, iaitu huruf al pada perkataan salam. Assalamualaikum. Dia tak boleh macam baca bahasa orang Melayu, Assalamualaikum, salam gitu tu, tak ada. Assalam tak ada, dia kena perbuat huruf yang penuh. Assalamualaikum. Baik. Yang kedua, menggunakan ganti nama yang kedua kamu, seperti Assalamualaikum, dan tidak menggunakan ganti nama yang ketiga Assalamualaikum. Tak boleh tukar kaf tu kum, dia mesti kum, dia tak boleh ka saja nak tukar. Makna sama je. Kum ni kepada orang yang lebih besar, antum, awak orang besar, alaikum, ke atas kamu wahai orang yang hebat. Gitu, kum, perkataan kum. Tapi dalam kita boleh guna untuk sembang ni ka. Assalamualaikum ya Muhammad. Kita assalamualaikum, macam kita bagi salam Nabi kan, assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, kita bagi salam assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kalau untuk bagi salam tak boleh guna perkataan lain, mesti kum juga kan. Dia tukar-tukar pula, assalamualaikum ya Allah, dia tukar sendiri. Assalamualaikum ya Allah, tak boleh. Kau pandai-pandai ubah pula perkataan ni, mesti penuh assalamualaikum. Sebab kadang-kadang orang ni dia belajar bahasa Arab, baru belajar dia dah pandai-pandai sendiri dah. Tak boleh, dia kena penuh lah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, penuh. Yang ketiga, tidak diceraikan di antara assalam dengan alaikum dengan percakapan lain. Assalam, Masya Allah, dia terkejut tengok hok belakang orang lari, Masya Allah, budak lari. Kum, kum tu lambat sangat, tak boleh. Dia mesti terus assalamualaikum, dia tak boleh tengah-tengah tu ada kucing. Assalam ya Allah, alaikum, tak boleh. Dia kena assalamualaikum penuh. Yang ke-13, tuan-tuan, tertib. Semua rukun solat dari mula sehingga akhir hendaklah mengikut aturan. Jika tidak, solat itu akan terbatal. Takrif tertib bolehlah ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian. Rukun-rukun solat, ini disebut. Rukun solat dibahagikan kepada 3. Pertama, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ini yang selalu orang yang dia jadi was-was dekat sini, berlaku kat sini lah. Pertama, rukun qalbi merupakan lintasan dalam hati, iaitu niat, iaitu qalbi. So dalam dia sebenarnya tak ada bincang panjang pun. Rukun qalbi ni maknanya kena masuk niat tu dalam hati, biar rasa dia masuk dalam lubang-lubang apa tu kan. Hati lubang ke begitu ni. Dan jangan pelik-pelik, cukup niat. Nawaitu salatul asri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Dah cukup, selesai masalah. Jangan tu pening-pening nak masuk qol. Yang kedua, rukun qauli, rukun sebutan. Diucapkan dengan lidah seperti melafazkan takbiratul ihram. Itu yang penting. Allahu Akbar, perkataan itu sangat penting, macam kita bincang sebelum ni. Yang kedua, membaca Fatihah. Yang ketiga, membaca tahiyat dan juga tasyahud akhir. Yang keempat, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW ketika tahiyat akhir. Yang kelima, mengucap salam yang pertama. Dia tak boleh ucap salam tu dalam keadaan macam mana? Pakai niat. Kan kita sembahyang seorang-seorang. Kalau sembahyang dengan imam, okey, kita sembahyang seorang-seorang. Innaka Hamidum Majid. Dengar tak? Tak dengar? Tak dengar saya baca ni? Saya baca dalam hati, tak sah sembahyang. Tengok, dia mesti kena sebut Assalamualaikum. Seluruh pertama Assalamualaikum. Dengar pun dah cukup dah. Jangan sampai
Baca ke tak? Ada pula angkat takbir sama tak? Kau baca tak? Ada. Apa kau baca? Allah. Mana akbar? Hati. Allah, lidah, akbar dalam hati. Tak sah juga. Dia mesti lafaz ke semuanya, semua perkataan itu. Ya, itu qauli. Yang ketiga, rukun fi'li. Rukun yang kita buat tu lah. Apa dia rukun fi'li? Berdiri tegak, rukuk, i'tidal, sujud, antara dua sujud, duduk ketika membaca tasyahud akhir, tahiyat akhir. Ini semua merupakan rukun fi'li. Benda mudah, tapi bila orang bincang sampai orang confuse, ini yang saya tak berapa minat. Ya, tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya azan dan iqamah. Sebelum solat disunatkan seorang itu melakukan dua perkara, iaitu azan dan iqamah. Tuan-tuan dan puan, apa maksud azan? Azan dari sudut syarak ialah perkataan yang tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. Itu je maksud azan ni. So, azan ini disunatkan untuk kita buat sebelum kita menunaikan ibadat solat. Azan dulu kan? Tapi kena tengok tempat juga lah. Kalau katakan tempat itu orang dah azan lama dah, contoh kan ni orang dah pukul 8.15, dia singgah dekat surau, perlu tak dia azan? Dia nak sembahyang seorang ni, perlu tak dia azan? Katakan ada sahabat kita dah lambat masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan pula dia. Kita tengah kuliah ni, macam mana tu? Perlu tak dia buat begitu? Perlu tak? Tak payah. Sama ada juga macam contoh dekat surau-surau yang orang nak guna untuk pergi untuk orang naik pengangkutan awam, macam contoh kapal terbang ni, kawan surau. Kita dengar dia azan ni. Azan ni kita perlu tak azan lagi? Contoh macam saya daripada Kelantan, flight Kelantan pukul 5.45. 6.25. Kalau ikutkan 6.25 ni terbang, maksudnya kena masuk kapal terbang 5.45. Tapi disebabkan waktu azan pukul 6.2 minit petang, 2 minit pagi, so kita masuk semayang dulu. So tak ada masalah, yang nak masuk masuklah, tapi kita semayang dulu. Ada pula yang mamat ni pergi azan, kita nak cepat ni, pilot pun nak cepat, nak semayang dulu. Masuk-masuk tengoklah dia azan panjang pula azan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang nak terbang ni, pilot kata bila nak habis ni. Betul, tu satu. Tak payah azan kalau tempat-tempat, sebab kita dah dengar azan masjid besar. Tu masjid surau untuk orang nak semayang, nak terbang ni. Saya berapa kali dah tengok, kenapa azan panjang sangat? Kalau nak azan pendek-pendek je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pendek-pendek je lah. Betul, qomat cepat-cepat. Allahu Akbar. Ni dah sembahyang sunat tu. Sunat kita baca sembahyang sunat. Siapa yang tak tahu ni orang nak terbang pakcik weh. Ada sekali tu saya kena, ni saya kena dekat Kelantan ni, kat Kelantan. Mamat tu tak tahulah dia punya flight berapa. Tapi yang penting kapal terbang tengah tunggu saya dengan 2-3 orang yang lain. 2-3 orang. Kapal terbang semua dah masuk ni. Kapal terbang nak terbang pukul 6.25. Jadi saya masuk cepat-cepat nak sembahyang. Bila ada sahabat kita tu, dia ni lah, rasa ni lah orang yang kerja nak pergi ke Kuala Lumpur juga. Dia yang komat, dia yang azan, Allah habis azan, dia pun duduk berdiri tu. Saya terus masuk tempat imam. Saya masuk tempat imam, nak komat tu, ni nanti dulu tak reti ke sunnah Nabi. Dia marah tu depan orang ramai orang nunggu, semua orang muka biru tu kan. Dia siap marah ni, tak tahu ke sunnah Nabi. Semayanglah sunat 2 rakaat. Mana lebih penting, 2 rakaat dengan kita kejar masuk kapal terbang? Pakcik, bukan aku yang bawa kapal terbang. Saya ni pukul 9 ada meeting kat Kuala Lumpur. Kalau lambat memang jalan saya. Lepas tu dia marah. Lepas tu saya kata tak apa, kita semayang sunat, InsyaAllah esok kita semayang sunat. Ni nak terbang, kalau terbang lagi penting. Pakcik nak semayang, pakcik tepi bagi orang lain semayang. Lain kali dia semayang sunat tu, dia semayang sunat, degil betul pakcik. Duduk tepi sekali semayang. Lepas tu saya kata duduk tepi, orang lain semua semayang, termasuklah pilot di Asia semayang. Saya baca pendek je. Itu penting. Baru ni ada seorang komen dalam orang Kelantan tu lah, orang besar tu kan, dia kata lepas habis semayang
semayang ni kan ramai lagi nunggu kat luar ni, surau kecil je pun, yang dalam tu yang jadi imam tu tak payahlah doa panjang-panjang. Ini tak Al-Fatihah, orang tunggu ramai ni, orang pun nak terbang tak, patut habis ni doa baik-baik. Allah alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semua dia keluar terus, semua keluar, sebab orang belakang nak semayang pula, betul tak? Grup yang kedua ini tak, kita siap zikir la ilaha illallah. Lah kali orang semayang tu ke tepi jalan tuan-tuan, tepi lorong nak masuk tu, semayang nak cepat je tuan. Kalau tak naik atas kepada batas tak boleh semayang. Jadi tengok tu kita kena faham keadaan macam mana kita nak, bila nak azan, bila tak nak azan dan seumpamanya. Lepas tu barulah kita iqamah. Ataupun kalau kata azan tak sesuai dah kat situ, iqamah je terus. Sama juga macam ada setengah-setengah masjid, ustaz tu dia tak bagi berhenti. Azan maghrib isyak dia kata jangan berhenti. Kalau berhenti saya balik terus. Macam Datuk Kazim memang dia tak. Kalau dia bagi kuliah antara maghrib isyak, masuk isyak jangan suruh dia berhenti. Kalau suruh berhenti dia balik terus. Dia kata itu sunat, belajar tu wajib. Dia punya pandangan berbeza. Tu pulanglah. So tak apa, dia habis pukul 9:10 malam. Okey, azan Pak. Orang kofi azan dah pukul 9 ke kan? Ya. Jangan menyebabkan orang kofi tak azan, qomat je terus qomat, tak ada masalah. Doa selepas azan dan iqamah juga adalah sunat. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat mendatangkan faedah kepada kita insya-Allah. Sebab itu adalah waktu-waktu yang mustajab doa. Cuma apakah hukum menjawab azan dan iqamah? Pun sama juga. Apabila seorang itu mendengar azan, maka disunatkan menjawab sebagaimana yang dilafazkan, diazankan oleh Bilal, kecuali bila dia menyebut perkara berikut maka jawapan berlainan sedikit. Sebagai contoh, hayya 'alal falah atau hayya 'alas salah. Jawapannya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu jawapannya. Tapi kalau ada orang tak reti, jangan marah. Ada itu saya duduk tepi tu. Ya. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Oh sebelah. Kuat pula bunyi ni. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Sikit saya pun kuat sikit. La haula wala quwwata illa billah. Dia pun tengok saya. Dia macam bunyi kan. Kita ajak ni tu lah, cara senyap. Lepas tu kan dah habis semuanya, dia salam kita, Abu cakap nanti jawapan la haula wala quwwata illa billah. Cakap slow-slow okeylah, simple-simple. Oh ya ke, ingatkan ikut juga. Tak apa, biasalah sikit-sikit. Ustaz dulu pun mula-mula tu ayat solah juga, ayat solah, ayat falah kata. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kita pun naum juga ayat masa zaman kecil-kecil tu, naum saja bunyi. As-salatu khairum minan naum. Bagi iqamat pula sama juga macam bagi iqamat. Tapi kalau kata tak jawab, berdosa tak? Tak berdosa, cuma tak dapat pahala je lah. Orang perempuan pun tak apa, boleh jawab. Orang azan jawab. Lebih baik menjawab daripada berbicara. Baik. Bagi iqamat pula apabila dibaca qad qamatis salah, jawapannya apa? Aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard waj'alni min salihi ahliha. Kita doa gitu. Apa maksud doa tu? Dirikan oleh Allah dan dikekalkannya sembahyang itu selama mana adanya 7 petala langit. Maksudnya selagi tak berlakunya kiamat, selagi itulah sembahyang itu diwajibkan. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku daripada orang soleh, daripada ahli solat. Tu sampai peringkat tu kita berdoa. Boleh aqamah Allah. Nak doa-doa, tak berdoa pun tak apa. Baik, pada waktu azan subuh, Bilal akan baca as-salatu khairum minan naum. Maka disunatkan kita jawab saddaqta wa bararta. Betul wahai Bilal. Wahai kamu yang azan betul. Tidur itu solat itu lebih baik daripada tidur. Tidur lebih baik daripada tidur, lebih solat. Saddaqta, betul. As-salat lebih baik daripada tidur. Jadi itu merupakan perkara-perkara yang digalakkan tuan-tuan dan puan ketika kita mendengar azan dan kita menjawab azan. Perkara-perkara sunat dalam solat insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang, sebab saya nak buka soalan kepada tuan-tuan dan puan.
Baik, ada soalan? Ini soalan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Ni yang saya baca yang orang tak mungkin online. Kalau tuan-tuan ada tanya, angkat soalan. Angkat tangan. Tuan-tuan, soalan ni kalau tuan-tuan nak tanya dalam kuliah. Lebih baik daripada tuan-tuan tanya kat luar. Saya pun tak faham lah orang ni. Bila kita keluar masa itulah dia tanya soalan. Tak, sungguh. Bila kita tanya soalan, kita nak manfaat untuk orang lain juga. So kalau soalan tu bukan bersifat peribadi, tak apa. Kalau peribadi, tuan-tuan tanyalah kat luar. Ustaz, saya ni ada masalah peribadi sih. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau masalah umumnya, Ustaz, sebenarnya kalau kita nak angkat takbir tu macam ni ke macam ni? Kenapa kau tak tanya kelas tadi? Saja segan Ustaz. Ini masalah kita. Jadi kalau kita tanya dalam kelas, saya jawab untuk semua orang boleh dengar. Kalau live, lagi ramai orang boleh tengok. Assalamualaikum Ustaz, saya sekarang tunggu hari nak bersalin. Sekarang ni ada turun darah tak pekat sangat, macam coklat-coklat gitu. Perlu ke saya mandi wajib untuk solat tu darah nifas ke? Sah tak solat saya kalau tak mandi wajib? Saya kerja kadang-kadang darah tu petang datang masa kat office. Mohon pencerahan Ustaz. Dia ni dah mengandung ke belum? Dah bersalin belum? Hari nak dia sedang menunggu hari bersalin. Okey. Orang perempuan yang sedang menunggu hari nak bersalin, memang dia akan keluar darah. Dia akan keluar air, dia akan keluar darah, dia akan keluar lendir-lendir. Darah-darah yang keluar itu bukannya darah haid. Maka dia cukup dengan membasuhnya, tak perlu mandi wajib dan tak perlu dia ini orang kata apa nak qada sembahyang, tak payah. Dia basuh saja masuk. Atau kalau keluar kat pejabat, dia pakailah pad, pakai apa? Pad kan? Pad liner. Tak tahu ada liner pula sekarang. Tak tahu. Lama dia tak pakai tu. Apa dia pad liner lah, tak kira buat liner ke wing kanan wing kiri, kira lah pakai. Yang penting ada orang dia nak jimat, dia tak mau pakai pad liner, dia pakai tisu. Dia tak tisu. So tisu tu dia tebalkan sikit. Okey, dia buang benda tu. Pad liner tu kena buang lah, bersihkan. Pakai pad liner yang baru, barulah dia ambil wuduk, kemudian dia datang untuk solat. Nanti kan untuk solat seterusnya pula, solat fardu, solat zuhur ke atau nak sembahyang asar pun sama juga. Dia sama hukum dia dengan silsilatul baul, orang yang kencing tak tus. Sama juga, dia masuk bilik air, dia tengok ada darah lagi tak? Ada darah. Tukar pad liner yang lama, pakai pad liner yang baru. Sebelum pakai pad liner yang baru, basuh dulu. Lepas basuh, letak pad liner yang baru. Lepas tu dia ambil wuduk, kemudian dia solat macam biasa. Jadi tak perlulah dia nak mandi wajib dulu. Tak payahlah dia tu apa lagi? Mandi wajib kan? Tak payah mandi wajib. Ambil wuduk wajib. Sebab apa? Benda tu keluar daripada kemaluan. Ma kharaja min ahadis sabilain. Yang keluar daripada dua lubang mesti membatalkan air, membatalkan wuduk. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Adakah akan mendapat pahala solat jemaah jika ada saf yang dibuat di bahagian lain dalam masjid? Contoh di hadapan saf perempuan di belakang tu, bahagian atas. Mana ada atas? Bukannya saf di belakang imam, maksudnya jauh terputus saf. Majlis besi ada ni. Oh ya, yang atas kan? Okey. Cara nak solat untuk tempat yang dua tingkat ni macam mana tuan-tuan? Dia tidak boleh kita semayang tingkat bawah belum penuh, kita dah naik ke atas. Dia sama juga macam kita solat di Masjidil Haram. Tuan-tuan beli hotel yang duduk depan Kaabah tu, betul tak? Yang kat Hilton depan Kaabah, tuan-tuan, tingkat 2 tu depan Kaabah tu semua adalah surau. So tuan-tuan duduk kat sofa tower, duduk kat orchid apa, tuan-tuan turun tingkat 2 surau, nampak Kaabah depan. Bila semayang tuan-tuan, sah bila sah. Hatta fatwa di Arab Saudi pun bila mana jemaah tu sampai ke bawah hotel, baru boleh semayang di kat surau tersebut untuk ikut imam. Tetapi kebiasaannya penuh sebab dah lagi 1 jam nak azan azan, lagi 1 jam nak azan, dia dah tutup pintu. Bila dia tutup pintu,
semua orang akan duduk di luar. Jadi semua dah sampai melimpah di bawah hotel, maka baru sah. Sama juga macam kita sembahyang. Katakan surau kita ni ada atas tu ada tempat solat. So dia kena penuhkan bawah dulu baru naik ke atas. Jadi orang perempuan naik ke atas sebab bawah ni dah orang lelaki dah penuh. Ini kawasan orang lelaki, duduk ke atas. Itu boleh, tidak ada masalah. Selagi mana dia dengar ayat-ayat yang dibacakan dan juga arahan daripada imam. Baik. Contoh situasi di Masjid Jamek Kuala Lumpur. Bolehkah kita solat jemaah di seberang sungai? Berimamkan imam di seberang sungai sana, di luar kawasan masjid. Kalau katakan dah penuh tuan-tuan, dah tak boleh nak masuk dah, kita luar sana pula, dengar azan, dengar dia punya pergerakan, boleh, tidak ada masalah. Kalau katakan nampak katakan ni sungai, sini dah penuh lah, taklah boleh sembahyang kat situ. Nampak pergerakan imam, dengar pergerakan imam, nampak orang bergerak, maka tidak ada masalah, boleh. Itu kalau apabila terlalu ramai, khususnya ketika solat Jumaat. Tapi kalau solat maghrib dekat Masjid Jamek ni tak ada orang, tak ada orang, ada satu saf belakang berlambak kosong, dia sembahyang seberang sungai ni. Itu tak boleh lah brother, sebab tak bersambung benda tu. Nampak? Tak bersambung maksudnya dia masih lagi banyak ruang untuk sampai ke situ. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum kita menyimpan gambar dan video anak kita yang telah meninggal dunia? Sesekali kita akan melihat kembali gambar dan video tersebut. Bagaimana pula jika gambar orang yang telah meninggal dunia diletakkan di dinding rumah kita? Tidak ada salahnya kita menyimpan video atau gambar orang yang telah meninggal dunia, tak salah. Kecuali gambar itu membuka aib, itu tak boleh. Contoh, kita ambil gambar orang accident, kepala pecah, kita ambil, kita tahu dah dia ni siapa. Kita tahu dia ni Makno ni meninggal, pecah kepala sebelah, tak ada. Jangan tuan-tuan, itu haram, sebab kita membuka aib orang yang telah tiada. Tapi kalau orang tu meninggal cantik, senyum, apa semua bagai, kita ambil gambar, kita tengok ketika tambah-tambah kalau yang isteri atau suami yang meninggal, dia tengok gambar suami dia, tak ada masalah. Isteri dia tak ada, dia tengok untuk dalam 3 bulan ni. Dalam tempoh 3 bulan tengok, sebab lepas tu tak tahu dia tengok ke tidak lagi. Harap-harap dia tengok lah kan, dia tengok gambar, tak ada masalah, untuk mengingati kembali arwah yang telah pergi, tak ada masalah. Hatta digantung kat dinding pun dibenarkan oleh sebahagian ulama jika tidak digunakan, jika gambar itu tidak mengaibkan, jika gambar itu tidak tidak memalukan mana-mana pihak, tutup aurat semua, boleh letak. Atau gambar anak kita yang hidup, contoh na'udzubillah, gambar anak tu masih hidup, ambil letak gambar. Orang tu dah tak ada, dah meninggal dunia, kita letak, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau gambar orang sedang dah dikafan, ambil gambar gantung kat dinding, itu tak payah. Itu tak payah, itu jangan. Orang dah meninggal kan, kita ambil gambar dia, masa kan kafan sekarang ni kan semua orang ambil gambar tengah kafan pun ambil gambar, dah kafan siap-siap, letak dinding, bawah sikit gambar Datuk Seri Najib. Jangan tu letak gambar gitu. Salam Ustaz, ada ahli politik yang masuk di ruang solat utama masjid berceramah politik. Allah. Jika saya bangun undur diri, dikatakan saya ini tidak mahu bercampur dengan jemaah, bagaimana tu Ustaz? Orang politik masuk, saya tak tahulah. Sekarang ni di mana-mana pun orang politik tak boleh berceramah politik dalam masjid. Di negeri Selangor tak boleh, Sultan tak izinkan. Di negeri-negeri lain tak boleh. Hatta wilayah persekutuan pun tak boleh. Mufti pun tak menggalakkan orang politik datang berceramah politik dalam masjid, nak di luar masjid. Sebab dalam masjid ni bukan untuk orang-orang parti-parti tertentu saja. Macam di Putrajaya ni, saya tahu ada orange, ada biru, ada pink, ada kelabu. Duduklah tuan-tuan, apa masalahnya? Ada geng kuning, ada yang semua geng, semua warna ada. Luar baju hijau, dalam biru, seluar dalam merah. Ini memang betul-betul satu Malaysia punya parti tuan-tuan. Semua ada, tak ada masalah tuan-tuan. Dalam masjid ni untuk semua. Tak boleh ada pembawakan ataupun percakapan yang boleh membawa kepada perpecahan. Nak cakap apa politik, pergi kat bus masing-masing. Kalau katakan dekat Putrajaya ni ada bus A, masuk bus A. Ada bus B, masuk bus B. Kalau betul-betul nak dengar ceramah politik, bukan dalam masjid.
Jadi masjid dijadikan tempat untuk kita mengeratkan silaturahmi, untuk kita tahu fakta-fakta yang betul. Itu betul, tak ada masalah. Sebab masjid untuk ilmu. Jadi kalau macam sahabat kita ni, dia undur sikit, dia undur sikit sampai ke tempat kasut, lepas tu terus keluar, tuan-tuan. Boleh, tidak ada masalah. Patutnya etiket masjid kena tegur lah, tegur. Hatta saya sendiri pun saya kurang berminat kalau orang politik masuk dalam masjid. Tak kira mana-mana politik, dia berceramah politik dalam masjid. Sebab kita boleh nampak wajah orang tak berapa nak selesa. Betul tak, tuan-tuan? Ke orang Putrajaya suka? Kalau nak, saya bagi tahu kat YB sudah datang. Itulah. Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang hartanah Islam mewakafkan sebidang tanah untuk orang Islam buat kubur, tetapi ada satu syarat, syarikat manage tanah tersebut untuk perniagaan. Apa hukumnya Ustaz? Kalau tanah itu wakaf ni tuan, dia al-waqfu lillahi azza wa jalla wahdah. Bila dah diwakafkan, ia milik Allah Ta'ala, bukan lagi milik manusia, bukan lagi milik syarikat, bukan lagi milik siapa-siapa. Majlis agama hanya pemegang amanah untuk urus benda tu je. Faham tak? Jadi katakanlah saya ada tanah dekat Putrajaya ni, ada kawasan, saya pun bagi tanah. Saya kata okey, ni tanah depan ni ada tanah belakang ni kan. Buat tanah tu kosong. Saya kata saya nak wakafkan untuk buat masjid. Maka tanah itu adalah milik Allah Ta'ala sebab telah diwakafkan. Tapi bila saya sebut untuk masjid, maka majlis agama ada hak untuk melihat manakah lebih aula. Masjid dah ada, nak buat masjid nombor 2 apa? Yang ada pun tak penuh. Betul tak? Hatta kalau semayang semayang Jumaat pun cukup cantik untuk 20 tahun 10 tahun akan datang. Cuma tanah tu nak buat apa? Kita mana lebih aula, kita buat parking dengan kita buat masjid. Tengok kepada perbincangan dalam kalangan mufti lah. Mana mufti akan tengok, okey, aula kita buat parking untuk masjid. Sebab masjid tu ada dah, tapi tak ada parking. Mana lebih baik? Parking kan, betul tak? Dia buat parking, ada ramai orang buat. Baru ni ada kat Bangi tu, ada surau tu ramai orang. Bila ramai tuan-tuan, parking tak ada, jam jalan. Jadi akhirnya ada seorang sahabat, orang-orang tempatan, dia ada tanah kecil lah, taklah besar mana, lot banglo. Dia kata tak apalah, dia kata alhamdulillah aku dah ada rumah, aku dah ada tanah lain, maka aku wakafkan kerana Allah Ta'ala. Dia buatkan parking untuk jemaah masjid. Berapa banyak masjid orang parking untuk solat, dia dapat pahala. Tengok, nampak tak? Tu tak ada masalah, boleh ya? Apa-apa pun dia kena balik kepada pemegang amanah kepada tanah tersebut. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Tempat bekerja saya memberi peruntukan rawatan gigi sebanyak 500 setahun, iaitu 300 untuk rawatan klinik swasta. Ada staf yang berpakat dengan klinik gigi untuk mengeluarkan risik, sedangkan dia tidak membuat rawatan di klinik tersebut. Apa hukumnya klaim duit ke atas risik itu? Tuan-tuan, nahkum bil zahir la bil batin. Kita hukum yang zahir. Sekarang ni dalam terma dan syarat, kita kena claim bila kita nak buat gigi, betul tak? Saya dapat 500. Tahun lepas saya tak buat. Saya tak pergi kutip pakat dengan klinik. Klinik suka sangat lah. Kena je dia kan. Kata Ustaz, nak saya keluarkan risik. Tak payah, saya kata sebab apa? Sebab kita tak buat. Kita orang kata apa, tidak buat rawatan tersebut, maka kenapa kita perlu claim? Dia termasuk daripada mengambil hak orang lain. Mungkin orang lain boleh pakai, so jangan ambil. Kita tak boleh claim benda yang bukan kita buat. Jadi kalau katakan nak buat juga, tak sakit gigi Ustaz, tapi saya pergi cuci gigi, bersihkan gigi, boleh. Sebab cuci gigi, bersihkan gigi, ia termasuk daripada rawatan gigi. Gigi yang ada plak, dia akan cepat rosak. Gigi yang tak berapa elok akan cepat rosak. So kita boleh buat rawatan dan kita boleh claim mengikut apa yang telah dilakukan. Cuma ada orang dia buat kronel gigi tu, dia tebuk dia tanam gigi baru kan. Bila dia tanam gigi baru, kos dia RM2,000, 500. Claim boleh 500 je. Boleh tak dia nak minta dengan klinik tu, kau buat bil untuk 4 tahun.
500 4 tahun 200 2 tahun 4 tahun lah kan, 500 4 tahun, boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh, sebab dia buat gigi dia buat untuk 4 tahun, tak ada masalah dia buat. Okey, 4 tahun sebab apa nama pihak syarikat dia hanya untuk 500 tahun sebab orang ramai kan. Tahun depan ada 500 lagi. So dia buat 500 dan tahun seterusnya dia tak buat dah. Dia kata sekali tu je gigi rosak 4 tahun. Dia buat untuk 4 tahun. Boleh, tidak ada masalah sebab dia buat betul. Yang tak boleh ni kau keluarkan resit. Cuma isteri tak boleh nak claim. Mari tahun yang ketiga suami dah arwah. Masuk tahun keempat dia bagi claim kat syarikat. Macam mana suami awak dah arwah 4 bulan dah baru nak buat? Dia tak boleh lah. Jadi jangan nampak nak menipu ni. Baik. Macam mana? Kasut. Itu ada dia akan simpan duit tu. Tapi dia kata perlukan resit. Beli ke pun tak kisah, dia kata ada resit kita bagi duit. Macam kita beli resit kita bagi dia boleh tak? Beli resit? Beli resit kita pergi dekat bahagian kewangan. Dan dia cek-cek semua confirm kita ada resit tu, dia cuma ada resit dia. Nanti resit tu hang beli macam mana? Beli resit kat orang. Minta maaf ustaz, tak pernah menipu tu, tak tahu. Maknanya dia kena beli resit kat orang. Dia kata tak kira kamu beli ke apa kan, dia kata ada resit kita terima, tu kita akan masuk duit dalam akaun dia. Okey, lepas tu kita beli tak kasut? Boleh kita beli kasut. Macam ni lah, kita nak beli dulu tapi duit tak ada. Jadi mintalah kawan yang dah beli tu, kawan-kawan yang bukan kerja kita, mungkin adik kita beli kasut yang sama 300, dia beli 400, kita dapat claim 300, ambil 400 resit 400 dia tu, pergi buat claim dulu. Buat claim dulu, dapat 300, lepas tu baru kita beli kasut. Sebab kita nak beli tak ada duit. Kalau kita pakai duit kita dulu, nak tunggu duit masuk, Allahu Akbar, dah lari 300, itu tak lepas tu. 300 ni cukuplah 2 minggu untuk pergi dekat Ion Bank. Ion Bank 300 apa? Baru separuh teman kan? Balik Ramadan dah 3 minggu. Ke betul tak? Ke 300 banyak? Cukup? Saya 200 cukup. 200 cukup untuk seminggu. Sebab memang kos tinggi kan, so kita pergi 300, kita kena fikir orang susah, so dia boleh claim. Cuma yang jadi haramnya kalau kamu claim tapi tak beli, itu haram. Sebab apa? Kamu mengambil hak yang tak sepatutnya. Tapi kena ada sebab lah kenapa kamu nak buat macam tu. Cuma afdalnya kalau itulah prosedur, beli dulu, lepas tu baru claim. Kadang-kadang ada masalah juga. Kita nak buat macam tu, kita ni amanah, tiba-tiba tak boleh claim, nangis kita. Macam contoh saya dah kena. Saya pensyarah kan. Bila pensyarah ni kita kena bentang paper. Pergi luar negara kita bentang paper. So kita boleh claim semua kos yang kita pergi dulu. Tak tahu pula zaman ni ada sikit masalah kewangan, maka dia dah potong. Saya pun dah buat claim apa semua, lebih kurang 4,500 lebih lah, 4,600 lah kita kata. Saya pun dapat receipt international semua tu. Tiket hotel semua kita ada. Kita claim, hantar, buat post. Bila dah hantar, bendahari balas balik. Bendahari balas, duka cita dimaklumkan. Daripada 4,600 itu, pihak tuan hanya layak untuk claim sebanyak 250 sahaja. Jauh ketinggalan tuan-tuan. Semua menyesal pergi tuan-tuan. Sebab apa? Tak tahu yang kes ni jadi macam ni. Jadi kalau macam tu memang dugaan. Jadi saya pun tawakal lillahi ta'ala. Tahun ni tak pergilah. 4,600 tu kan, 200 setengah je boleh claim. Tak ada duit. Nak macam mana? Daripada 1 bilion kami UKM dapat, kami hanya dapat 300 juta je. So kami kena cari duit. Cari duit untuk menampung kehidupan. Soalan kedua, kalau kena buasir, iaitu darah keluar melalui dubur, dalam keadaan ini kena pakai pad dan seluar dalam. Apabila kita pergi haji atau umrah, bagaimana kita nak buat tawaf dan sa'i?
iaitu dalam keadaan berihram. Orang macam ni dia kena bayar dam awal-awal lagi. Dia boleh pakai. Untuk orang yang sakit ni kan, dia kena pakai seluar dalam, pakai pad. Dia memang boleh. Dia pakailah. Sebab dia tak boleh biarkan itu nanti akan berdarah, kena kepada kain ihram dan kena kepada orang-orang yang pijak dan sebagainya. So dia boleh pakai, cuma dia kena bayar dam. Itu saja. Bayar dam. Nanti pergi ke sana, nanti tanyalah mutawif tu apa yang perlu dilakukan. Tapi dia boleh pakai untuk orang yang bermasalah saja. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Habis soalan yang orang tanya ni. Ya. Tapi ada kuliah yang saya dengar Ustaz, dia bagi hadis dan setengah hadis daripada Bukhari dan Muslim. Dia kata dahi termasuk dengan hidung. So siapa yang sujud hidung tak nempel ke lantai, tak sah semayang. So yang pertama. Lepas yang kedua, nak tanya pasal bilang kat takbir. Sebab saya ada kawan, dia cakap takbir, dia pusing ke kepala dia Ustaz. Saya nak tegur, kita pun buat. Kita pun tak ustaz kan? Saya tanya Ustaz, tu ada mazhab baru ke? Dia memang setiap kali dia tapi dia akan pusing dengan kepala. Baik. Ulama dalam mazhab Hambali, mereka ini kita kena faham. Mereka berpegang dengan hadis Nabi SAW bahawa hidung dengan dahi ini satu. So bila kita sujud, hidung, dahi kena, hidung pun mesti kena. Dia mutabah, tabi'. Jadi ini bagi mereka, kalau ulama dalam mazhab Hambali ni, kebanyakan mereka ini daripada mana tau? Daripada ulama orang-orang Arab di Madinah. Hidung dia orang semua tajam. So bila orang sujud, dahi tu automatik hidung pun kena juga. Tapi kita kena faham, untuk orang-orang yang daripada belah Asia ni, Asiawi, yang hidung dia orang ni agak kemek. Tekan ke bawah, dahi terangkat. Tekan atas, dahi hidung pula tak kena. Jadi banyak masalah. Jadi apa yang perlu dibuat? Maka ulama dalam mazhab Syafi'i, khususnya Imam Asy-Syafi'i, meletakkan hanya 7 saja rukun. So tidak ada masalah. Bab tu hanya khilafiyah saja. Jadi kalau kita boleh kena hidung, macam kita hari ni kita boleh kena hidung. Hidung saya tinggi sikit, tuan pun hidung lebih tuan tinggi. So sujud itu lebih baik. Cuma jangan kita angkat, sebab kalau kita angkat sedangkan kita boleh hidung boleh kena, kita akan masuk dalam khilaf. Tetapi kalau kita memang hidung kita memang ada masalah, memang saya ada jumpa orang hidung kecil. Orang daripada China kecil. Dia kata cannot. Tu angkat. Memang susah dia. Maka tidak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lagi satu takbir yang pelik. Bila angkat takbir, Allahu Akbar. Memang tak ada dalam hadis Nabi. Ajaib. Itu yang kamu tengok dia pusing kepala kan? Tak tahu sebab apa. Mungkin dia punya tabiat. Dia habit jalan. Sayang. Makan. Pusing boleh kan? Itu lain, dia tabiat, habit tak apa. Tapi ni masa semayang dia habit. Allah. Ada. Itu pula. Tak boleh tuan. Itu benda-benda yang tidak pernah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kira ada yang saya jumpa tu angkat takbir, Allahu Akbar. 3 kali pusing. Aku pun tahu. Syiah tak faham macam tu. Syiah jenis dia pusing lagi parah daripada Syiah tuan. Jadi tolong berhati-hatilah balik kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Boleh kan? Kalau orang kecil tak terus boleh jadi imam. Orang yang kecil tak terus boleh jadi imam. Nakal. Orang kencing tak terus, bolehkah dia jadi imam? Kalaulah dalam kalangan semua jemaah itu semua jemaah adalah kencing tak terus belaka. Memang semua buat kencing tak terus, dia boleh jadi imam, digalakkan jadi imam, tak ada masalah. Tetapi makruh jadi imam kalau dia kencing tak terus, jemaah lain ramai lagi yang suaranya sedap, lepas tu dia pun boleh jadi, orang lain boleh jadi imam, orang lain tak ada penyakit kencing tak terus, maka makruh dia jadi imam. Tapi harus juga jadi imam kalau dalam ramai-ramai jemaah yang ada, dia seorang baca yang bagus, yang lain semua ngam-ngam. Dia bunyi An'am tu ngam-ngam. Ghairil maghdubi bunyi orang tu banyak dia. Elok aku punya kencing keluar setitik je. Kena kencing terus dia kata.
Jadi kalau macam tu afdal je jadi. Tapi tengok pada keadaan. Tapi kalau macam tu, waktu kau dah sakit, kau tak payah jadi imam. Faham tak? Maknanya ramai lagi tu sebab kita ada imam 1, imam 2, imam 3. So bagilah imam 2 pula. Imam 2 pun kencing tak tus. Imam ketiga. Kalau imam 3 imam semua tus tak kencing tak tus, bagilah Bilal pula jadi imam ataupun orang lain, tak ada masalah. Tak digalakkan jadi imam untuk mereka yang mempunyai masalah itu. Bukan kencing tak tus saja. Buasir tadi sama juga. Yang ketiga yang jenis kentut tak tus juga. Tut, tut, tut. Pun sama juga. Orang macam ni tak payah jadi imam. Jadi orang confuse kat belakang. Orang tak tahu yang kita ni ada kentut tak tus. Rukuk tut. Orang akan kata, wih batal tu imam, kau masih terus lagi tu imam. Padahal dia ada penyakit kentut tak tus. Faham tak? Boleh tak? Lagi? Datuk handsome hari ni. Okey. Kalau dalam kumpulan grup WhatsApp kita tu, kita tengok satu orang kena macam, kita sebagai ketua grup, lepas tu kita tenang dia keluar, adakah dikira macam silaturahmi? Tidak. Kita tengok dalam grup ni dekat-dekat pilihan raya ni macam-macam. Semua penyakit keluar tu kan. Penyakit siput ada, penyakit babi pun ada, semua keluar. Merapu-rapu dia keluar dalam grup ni tuan. Memaki hamun, itu saya cukup tak suka bila dah. Saya ada 2 grup saya dah reject, saya keluar. Bukan saya orang reject saya, memang saya keluar. Sebab dia dah mula mengarut. Bercakap benda yang tak sepatutnya, yang ni maki A, yang A maki B. Sia-sia. Kita sebagai ketua grup, pemimpin ada hak untuk kick itu orang, keluarkan. Adakah dia termasuk silaturahmi? Tak. Itulah mengeratkan silaturahmi. Apa dia? Kita kick dia untuk elak daripada perbalahan terus berlaku. Dia panggil saddu zara'i, tutup pintu-pintu perbalahan. So kick dia dulu, lepas pilihan raya masuk kembali. Masa tu dia senyap tu. Boleh? Okay. Kalau macam seorang suami dia akan tanggung dosa isteri dia. Tapi kalau suami dia dah nasihat isteri dia, salah-salah isteri dia buat lagi, suami tu akan tanggung lagi ke dosa dia kan? Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannata ad-dayusu. Orang lelaki yang dayus, suami yang dayus tidak akan masuk syurga. Siapa suami yang dayus? Suami yang membiarkan anak-anak perempuannya, anak-anak dia ataupun isteri dia melakukan maksiat di depan matanya tanpa dia tegur. Tapi bila dia dah tegur, isteri tak nak ikut. Bila tegur, anak tak nak ikut, maka tuan-tuan, dia kena buat sesuatu yang Nabi SAW pesan, fadribuhun darban ghaira mubarrih. Fadribuhun darban ghaira mubarrih, atau darbatan ghaira mubarrihah. Pukullah dia dengan pukulan yang tidak mendatangkan mudarat. Maksudnya tegur. Tegur ni sebelum sampai pukul, kata para ulama antara Imam Nawawi, kita kena tinggalkan tempat tidur. Kalau isteri ni, "Mak, kenapa awak tak tidur dengan saya?" "Awak seksi sangat." Contoh. Kat mana? Kat luar, dekat pejabat. Awak buat benda yang haram, saya rasa takut depan Allah Ta'ala. Tegur. Dia dah tidur asing, dia tidur kat ruang tamu atas, tidur kat atas, tidur kat luar bilik. Isteri tidur dalam bilik. Esok tu isteri bukannya tanya kenapa awak tak tidur dengan saya, bahkan dia tanya kenapa awak tidur kat luar. Tidurlah kat bawah, tingkat bawah. Jangan tidur tingkat satu level dengan saya tidur atas, awak tidur kat tingkat bawah. Lagi parah. Maknanya isteri ni lagi dia punya biadab dia luar biasa. Maka perlu buat sesuatu. Sama ada tinggalkan dia, kalau dia tak mau ikut, pukul dulu, pukul yang tak mendatangkan mudarat lah, pukul sikit-sikit gitu, dia tak mau dengar, maka kita ada bagi dia sedikit peluang untuk berubah. Kalau dia tak mau berubah juga, maka kita ada hak untuk melepaskan dia. Nak tak nak, kita kena tegur. Dia tak boleh biarkan, isteri tak nak pakai tudung, tak apalah, dia tanggung lah tu. Tak boleh. Tanggungan di bawah kita sampailah dia bukan lagi tanggungan kita. Kalau tidak, kita termasuk daripada lelaki yang dayus, wa'iyadzubillah. Wallahu a'lam. Okey, last satu soalan lagi. Ayat ni. Okey. Dia orang pergi umrah ni macam-macam. Ada orang yang pergi umrah dengan mudah. Jadi dia pergi duit setiap tahun dia pergi lepak je.
Jadi dia pergi tu nak tidur. Dia kata memang dia pergi 10 hari tu tidur. Memang betul. Saya ada bawa jemaah seorang ni, memang kerja dia tidur. Betul. Pergi jalan semua tak ada. Dia kata, ustaz tolong jaga guru saya hanya nak buat umrah sekali ya. Dia buat umrah sekali, dia pergi masuk makam Raudah sekali. Kat Madinah masuk Raudah, dekat Mekah dia pergi buat umrah sekali. Lepas tu dia tidur. Tempat lepak dia di Saji atau Starbucks, dua je. Nak cari dia mudah. Dekat Starbucks, kalau ada tak, kalau tak ada kat Starbucks, kat di Saji, antara dua lah. Itu tempat dia. Kalau katakan jenis macam ni, dia rugi. Sebab apa? Dia tidak solat dekat Masjid Haram. Ada pula yang jenis, dia malas nak pergi masjid, crowded dia kata. Jadi dia semayang kat surau bawah. Pun sama juga, solatnya sah kalau orang melempah ke bawah, dan pasti orang melempah ke bawah. Cuma dia tidak mendapat fadilat solat dalam Masjid Haram. Sebab hotel itu tidak dinama sebagai Masjid Haram. Cuma kita boleh ikut kerana orang dah melempah keluar, itu saja. Yang lebih parah lagi, semayang di depan supermarket. Kedai-kedai itu bawa sejadah siap-siap, lepas tengok barang, orang asal komat pun letak depan supermarket. Itu last sekali ya tuan-tuan. Dia memang kerja dia, itu dah tempat dia semayang. Orang tahu tiang mana dia semayang, tiang dekat dengan jam tangan tu. Dia semayang kat situ. Itu memang parah. Sah semayang tapi tidak mendapat fadilat yang banyak. Bahkan kalau dia pergi umrah, umrahnya ghair mabrurah. Kalau dia pergi haji, hajinya tidak mabrur. Wa iyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita pada bulan hadapan. Bulan hadapan dah masuk. Ada lagi ke? Zat? Ada lagi bulan? Bukan Ramadan ke? Oh, 9 bulan. Okey, kita ada bulan depan. Bulan depan insyaAllah kita bersama-sama dalam kuliah ini. Mungkin bulan depan saya akan buka lagi banyak soalan untuk soal jawab hukum-hukum Ramadan. Jadi itu perkara biasa, dan saya yakin soalan yang paling famous adalah korek hidung. Tak percaya kau tengok lah ni. Itu soalan paling famous setiap tahun tuan-tuan. Kita jangan gelapkan mereka, biar mereka tanya sampai puas. Mungkin ini generasi yang seterusnya, yang mungkin tak perasan tahun lepas dia datang masjid, ini tahun boleh datang. So kita bagi semangat biar dia orang tanya soalan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.